أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya sama-samalah kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat nyawa dan nafas. Masih lagi kita diberikan nikmat kesihatan yang baik. Dua nikmat yang paling agung, nikmat iman dan Islam, yang masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala izinkan, nafas kita ini masih lagi Allah izinkan. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung sekali lagi daurah kitab kita, kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali rahimahullahu taala. InsyaAllah kita akan sambung pada muka surat 65, adab-adab selepas terbit matahari, insyaAllah. Jadi untuk memberkati majlis, sama-sama kita buka dengan bacaan doa, mudah-mudahan diberi kefahaman, kekuatan dan istiqamah, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم آمين. اللهم رزقنا هداية للصواب وصدقا بالقول وإخلاصا في النيات والأعمال. Alhamdulillah, tuan-tuan, muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi pada peluang kali ini, siri yang ke-8 ini, kita akan membicarakan adab ma ba'da tulu'i syamsi. Ada adab selepas terbit matahari ila zawal, iaitu sehinggalah gelincir matahari, sehinggalah zuhur. Jadi ada amalan-amalan yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, juga berasal ataupun bersandarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Maknanya perbuatan ini juga dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Baik, apabila telah terbit matahari, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid daraini amin. Apabila telah terbit sekadar satu galah, maka sembahyanglah engkau dua rakaat, satu galah ataupun kadar setengah daripadanya. Maknanya cara mudah untuk kita kira waktu terbit matahari itu adalah lebih kurang 1 jam 20 minit. 1 jam 20 minit selepas daripada waktu subuh. Contohlah, kita ambil contoh mudah. Subuh pukul 6 contoh dia. Maka 1 jam 20 minit itu, lebih kurang 1 jam 20 minit itu, maknanya dalam 7.20 itu sudah syuruk, maknanya terbit matahari. Syuruk tu maknanya terbit, tulu'i syams, terbit matahari. Dan juga lebih kurang ditambah dalam 16 minit kemudian, maka telah masuklah waktu duha. Engkau lakukan sembahyang ini selepas habis waktu yang dimakruhkan sembahyang. Bila waktu yang dimakruhkan sembahyang? Selepas solat subuh. Selepas solat subuh sehinggalah waktu terbit matahari. Bila kata terbit matahari itu maknanya terbit daripada matla' dia, daripada tempat dia. Mungkin cahaya matahari itu dah ada. Mungkin 7.20 tu dah siang dah. Tapi bulatan matahari itu belum keluar lagi. Jadi bila bulatan matahari itu keluar, itulah dipanggil sebagai syuruk, waktu isyraq, untuk kita boleh untuk kita melakukan solat sunat isyraq.
Iaitu masa di antara selepas solat subuh sampai naik matahari sekadar satu galah. Sekadar satu galah. Lebih daripada itu, maknanya lebih daripada contoh tadi kita bagi, subuh pukul 6. Jadi dalam lebih kurang 7.20 itu sudah boleh melaksanakan 2 rakaat. Dua rakaat ni sebagai sunnah yang dinamakan juga, ini solat sunat mutlak, dinamakan juga sebagai solat sunat isyraq. Ya. Ada ulama yang mengatakan solat sunat isyraq satu solat, dan juga solat sunat duha satu solat. Maknanya boleh diasingkan. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa solat sunat duha itu juga termasuk solat sunat isyraq juga termasuk dalam solat sunat duha. Kerana solat sunat isyraq salah satu daripada bahagian solat sunat duha. Yang mana Nabi SAW bersolat, maknanya Nabi solat duha 6 rakaat. Bila Nabi SAW solat duha 6 rakaat itu, iaitu ketika mana idza asyraqatis syams, bila mana terbitnya matahari. Terbit matahari itu. Sebab tu dinamakan solat isyraq, ya. Jadi boleh juga dinamakan solat sunat duha. Kemudian setelah matahari naik segala, wartafa'at, naik segala, maka Nabi SAW solat lagi 2 rakaat. Inilah yang kebiasaannya kita sebut sebagai solat duha, ya. Dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya. Dan juga baginda sallallahu alaihi wasallam solat 4 rakaat lagi, ya. Ada riwayat 6, ada riwayat kata 8 rakaat Nabi SAW salat duha. Kita ambil yang banyaklah. Bila banyaklah kita punya pahala insya-Allah. Jadi waktu yang seterusnya maknanya Nabi solat bila mana matahari naik 1/4 ke langit, ya, mungkin dalam lebih kurang pukul 10 pagi, maka Nabi solat lagi 4 rakaat. Apabila matahari telah naik sehingga waktu duha, ya, iaitu apabila telah berlalu lebih kurang 1/4 siang, hendaklah engkau mengerjakan solat sunat duha 2 rakaat, 4 rakaat ataupun 6 rakaat. Ini kalau nak ikut seperti mana cara Nabi SAW tadi, tidak jadi masalah, itu yang paling afdal. Ya, sekiranya kita tidak ada masa, boleh solat di waktu yang lain, boleh nak solat sekali 8, 2, 2, 2, 2, itu pun tidak menjadi masalah. Maksudnya 2 rakaat, 1 salam. 2 rakaat, 1 salam. Ya, seperti apa yang telah diriwayatkan daripada baginda Rasulullah SAW. Dan sebenarnya salat ini sangat baik dan besar pahalanya. Terserahlah kepada seseorang apakah dia hendak memperbanyakkan atau mengurangkannya. Jadi walaupun dia amalan sunnah, solat sunat duha ini, maka sebaiknya kita ambil peluang. Kita ambil peluang untuk apa? Untuk mudah-mudahan dapat menambah bekal, dapat menambahkan bekal kita solat sunat. Malam mungkin kita payah nak bangun, maka sebagian ulama kata kalau susah nak qiyamul lail, ya, malam tak mampu nak bangun, maka jangan tinggalkan solat sunat duha. Ini antara amalan-amalan, ya, da'bus salihin, amalan-amalan orang-orang salih. Kata Imam Suyuti rahimahullah, ya, maknanya bagi orang yang nak solat duha itu afdal membaca pada rakaat yang pertama, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan membaca Fatihah dan surahnya adalah surah Asy-Syams. Ini afdal, ya. Tak hafal ustaz surah Asy-Syams, hafal surah Qul huwallahu ahad, tak apalah. Yang penting baca, yang penting sembahyang, kan. Jadi kita nak istiqamah tu, walaupun sedikit kita terus. Iaitu membaca suratul Fatihah rakaat pertama, ya, dan suratul Syams bitamamiha, dengan sempurna. Wa fi tsaniyah, dan pada rakaat yang kedua membaca Fatihah dan surahnya adalah apa dia? Surah Wadduha. Surah Wadduha. Sebenarnya dalam surah Asy-Syams pun menyebut waktu-waktu yang Allah telah bersumpah, ya. Wasyamsi wadduhaha. Kan? Kemudian rakaat kedua membaca Wadduha, ya, waktu-waktu yang di mana maksud ayat
waktu yang kita kata ada qasam, ada sumpah daripada Allah, maknanya di situ ada keberkatan pada waktu tersebut. Yang ni kita kena ambil, ya, kita kena ambil lah dia punya amalan ini. Kerana apa? Kerana dilakukan oleh ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita pun dah kaji hadis-hadis Nabi, maknanya dah tahu dah surah-surah ini yang paling afdal. Dan pendapat ini diikuti oleh Imam Ibn Hajar, Haytami rahimahullah. Akan tetapi menurut Imam Ramli rahimahullah, rakaat yang pertama bolehlah membaca suratul Fatihah dan juga surahnya dengan surah Al-Kafirun. Pendek sikit, ya. Jadi kalau tak boleh yang awasyamsi wadduhaha dengan wadduha, bacalah rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsaniyah, kata Imam Ramli rahimahullah, iaitu membaca suratul Ikhlas, maknanya membaca Fatihah dan suratul Ikhlas. Membaca Fatihah dan suratul Ikhlas. Baik. Jadi kita lihat dalam riwayat hadis Nabi SAW, riwayat Ummu Hani. Riwayat Ummu Hani radhiyallahu anha, bahawa beliau mengatakan baginda SAW itu amalannya adalah duha 8 rakaat, iaitu melaksanakan solat duha. Boleh kata hari-hari lah Nabi SAW solat duha itu dengan 8 rakaat. Yusallim min kulli raka'ataini, dan baginda SAW memberi salam pada tiap-tiap 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Abu Daud, radhiyallahu anhu. Baik, kita sambung. Dan tidak ada di antara masa terbit matahari sampai masa tergelincirnya kecuali hanya sembahyang ini sahaja. Yakni daripada waktu terbit matahari sehinggalah waktu apa? Sehinggalah waktu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sehinggalah waktu gelincir, ini waktu zuhur, ada itu sahaja solat sunnah yang ada, iaitu solat sunat isyraq dan juga solat sunat duha. Maka waktu yang selebihnya isikan dengan salah satu daripada 4 perkara ini. Isikan salah satu daripada 4 perkara. Baik. Sebelum ini kita dah bincang dalam tajuk sebelum ini bagaimana amalan yang kita boleh isi selepas daripada solat subuh sehinggalah terbit matahari. Yang antara ganjarannya adalah diberikan pahala haji dan umrah, secara sempurna. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada berzikir, contohnya ada kuliah di Masjid Surau, ada kuliah online, sama juga pahalanya. Ini juga berdasarkan daripada hadis. Maknanya orang yang dalam mafhum hadis dinyatakan orang yang menuntut ilmu, menuntut satu ilmu, dia pergi ke masjid, pergi ke surau, ataupun hari ni kita online kuliah kan, lepas subuh sehinggalah terbit matahari, maka sama pahalanya, diberikan pahala apa? Pahala haji dan pahala haji yang sempurna. Baik, selepas solat duha nak buat apa ustaz? Pertama, yang afdal bahawa engkau habiskan waktumu dengan mencari ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang sia-sia. Ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang sia-sia. Yang sangat diminati orang sekarang ini yang menamakannya dengan ilmu manfaat, padahal tidak bermanfaat. Jadi ada orang hari ni, kita semangat kan nak cari ilmu keduniaan ni, tak salah. Ilmu bisnes, ada yang pandai main saham, ada yang pandai apa kita panggil, macam-macam lah. Ilmu nak menambah pendapatan dan sebagainya. Bagus ilmu tu. Tetapi yang lebih bermanfaat adalah dengan kita mengutamakan ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang mesti kita utamakan. Mesti kita utamakan. Pagi-pagi kita sanggup, kita kata bangun pagi untuk cari nafkah. Sedangkan kita afdalnya adalah mencari ilmu untuk kita mengenal siapa yang memberi rezeki dan nafkah itu yang paling utama. Sebab itu paling kurang dengarlah tazkirah pagi, dengarlah bacaan-bacaan hadis, walaupun sekadar 5-10 minit untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Imam Ghazali? Iaitu ilmu yang menambah takut pada dirimu. Cuba tengok muka surat 66 tu. Ilmu yang menambah takut pada dirimu kepada Allah dan menambah penglihatanmu terhadap aib dirimu, kan? Maknanya kena mengaji ilmu akhlak yang paling sesuai ilmu tasawuf, kita kena mengaji. Supaya apa? Berpagi-pagi kita bermuhasabah.
Ya Allah, aku bangun pagi, gosok baju nak pergi kerja semata-mata kerana Allah, maka kita perbaiki diri kita, kita bermuhasabah, kita perbanyak istighfar. Dalam hadis Nabi SAW itu dinyatakan, barang siapa memperbanyakkan istighfar, maka Allah Ta'ala akan apa? Allah Ta'ala akan mengeluarkannya likulli hammin faraja, daripada kedukaan itu sebagai jalan keluar, walikulli dhaiqin makhraja, dan pada setiap yang sempit itu makhraja, jalan keluar akan Allah Ta'ala bagi. Kita lagi-lagi zaman Covid ni macam-macam, kita kata kita kadang-kadang pun pening kan, nak fikir macam mana nak cari rezeki dan sebagainya. Dalam masa yang sama kita nak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu ilmu yang pertama tadi kita sebut, mencari ilmu yang bermanfaat. Sampai bila Ustaz kita nak buat ni? Sampai kita matilah. Sebab seafdal amalan itu apabila kita belajar, kita jangan lupa banyak hadis-hadis Nabi menyebutkan tentang kelebihan menjadi penuntut ilmu. Jadi kita nak masuk di kalangan penuntut ilmu ni, paling kurang walaupun kita ni mungkin dah kerja, dah berusia kan, kita panggil kita ni dah matang lah, senang cerita. Sepatutnya kalau kita matang, maka setiap harilah kita mencari ilmu itu supaya kita tergolong di kalangan penuntut ilmu. Walaupun kita tak belajar dekat madrasah, kita tak belajar dekat universiti sekalipun, kita nak golongkan diri kita di dalam hadis Nabi SAW. Dalam hadis Nabi SAW itu disebut apa dia? Barang siapa yang menuntut ilmu, Allah Subhanahu Wa Taala akan apa? Allah Subhanahu Wa Taala akan bertanggungjawab atas rezeki dia itu Allah Ta'ala yang tanggung sekiranya dia menuntut ilmu. Jadi sebab itu bila kita cari ilmu untuk kenal Allah, untuk kita tambah takut pada Allah, sebenarnya pada hari itu rezeki kita telah pun di dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki ni sebenarnya sangat menarik kalau kita nak bincang bab rezeki ni. Rezeki ni Allah Ta'ala bagi, semua ada bahagian masing-masing. Sebab itu ulama kata jangan cemburu dengan rezeki orang lain. Kerana ketika mana kamu melihat dia mendapat satu-satu rezeki itu, kamu tidak tahu apa yang hilang daripada dia, apa yang Allah Ta'ala ambil daripada dia. Sebab itu apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita pada hari ini, saat ini, itu yang paling terbaik. Yang paling terbaik yang kita kena syukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menambah pengetahuan terhadap tipu daya syaitan. Kena tahulah. Hari ni aku macam mana nak cari rezeki yang halal. Ilmu-ilmu itu mesti kita ambil tahu. Sebab hari ni orang sanggup buat apa saja untuk dapatkan duit. Orang sanggup menipu, orang sanggup bagi rasuah, orang sanggup buat macam-macam, semata-mata apa? Semata-mata untuk mendapatkan duit yang belum tentu duit tu boleh menjamin kita kaya. Taib, ada soalan, bagaimanakah mengadakan solat hajat selepas duha, sebelum majlis kuliah diadakan dekat Amatul Bayan. Solat sunat duha hukumnya adalah solat sunat mutlak, yakni termasuk dalam solat-solat sunat yang diperbolehkan, maknanya dibuat itu atas musabab, atas sebab-sebab yang tertentu. Jadi solat sunat duha tu kerana sebab yang kita panggil ada sebab dia. Jadi boleh hukumnya harus buat solat sunat duha, buat solat sunat hajat. Jadi sebenarnya solat sunat hajat ini kita boleh sekalikan dengan niatnya solat sunat duha. Contoh kita buat solat sunat duha, kita buat rakaat yang pertama, 2 rakaat pertama solat sunat duha, ataupun solat sunat isyraq. 2 rakaat yang kedua solat sunat duha. 2 rakaat yang ketiga solat sunat hajat. 2 rakaat yang keempat solat sunat taubat ataupun solat sunat istikharah. Itu tidak menjadi masalah. Bahkan sebagian ulama mengharuskan untuk menggabungkan niat itu menjadi 2 rakaat solat sunnah. Itu kalau tuan-tuan tak ada kesempatan kan nak buat solat sunat duha, solat sunat hajat, istikharah, sibuk contoh dia, maka boleh buat sekali, kita gabungkan niat dengan syarat yang telah ditetapkan oleh ulama. Maknanya bilangan rakaatnya mesti sama, waktunya sesuai. Jangan tuan-tuan solat sunat duha, tuan-tuan gabung sekali dengan solat sunat
tahajud. Dia tak jadilah. Masa dia tak sama, ya. Dan tak boleh juga gabung dengan solat sunat witir, sebab witir ni ganjil, ya. Itu kita kena faham. Baik. Jadi semua ilmu yang bermanfaat itu telah kami sebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka jika engkau tergolong daripada kalangan ahlinya, maka hasilkanlah olehmu akan dia dan amalkan dengan isi kandungannya. Jadi begitulah. Ketika mana kita nak menambahkan amal, kitab yang disebut oleh Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, antara kitab yang terbaik untuk kita apa? Untuk kita baca, untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan syarat dia kita kena bergurulah. Jadi paling kurang di awal ini muqaddimahnya kita belajar kitab Bidayatul Hidayah ni, ya. Ini pun kata ulama seperti yang saya sebut tadi, yang amal sungguh-sungguh, yang faham sungguh-sungguh, maka apa? Maka insya-Allah mudah-mudahan menjadi di kalangan wali-wali Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, kita sambung sikit lagi. Apabila engkau selesai daripada mencari ilmu yang bermanfaat dan selesai memperbaiki dirimu pada zahir dan batin, masih ada lagi waktu. Masih ada lagi waktumu, maka tidak mengapa waktu itu, waktu yang berbaki itu kau gunakan untuk menuntut ilmu mazhab. Ini masalah-masalah kecil, masalah-masalah furu' dalam mazhab. Boleh saja kita nak belajar kan hukum apa? Hukum cabang-cabang hukum fiqh. Contohnya nak belajar tentang apa? Cara sembahyang mazhab Maliki contoh dia kan. Allahumma salli. Jadi boleh, tidak menjadi masalah. Syarat dia berguru. Jangan kita baca seorang-seorang, kita faham seorang-seorang, ya, tanpa kita ada ilmu alat yang kukuh, maka ditakuti akan menyebabkan kita salah faham. Baik. Apabila engkau, tengok perenggan terakhir 67, apabila engkau telah mencuba mengamalkan wirid-wirid dan ibadah yang telah kami sebutkan, dan engkau dapati akan dirimu tidak merasakan sebarang keberatan dan tidak merasakan malas melaksanakannya, bahkan nampak pada dirimu minat yang sangat mendorong engkau untuk mencari lagi ilmu yang bermanfaat, ya. Dan engkau tidak menghendaki mencari ilmu itu kecuali hanya dengan keridhaan Allah dan negeri akhirat, maka menuntut ilmu ketika itu lebih afdal berbanding daripada ibadah-ibadah sunnah. Jadi kita tengok kedudukan kita. Kalau memang masa kita, contohnya hari ni kita dah ada komitmen jadi isteri, jadi ibu, jadi ayah, jadi kita kena khaskan masa kita menuntut ilmu. Mungkin sehari dalam sejam, 2 jam, ya. Jadi waktu lain tu menunaikan tanggungjawab. Jadi yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullah ini, ya, jadi lebih kepada penuntut ilmu yang tidak ada komitmen. Kalau dia lepas subuh dah tak ada buat apa, dah buat dah solat sunat 8 rakaat, tak ada nak buat apa lagi dah, ketika itu maka hendaklah ditambah dengan apa? Menuntut ilmu, supaya mudah-mudahan dia tergolong di kalangan orang-orang yang apa? Di kalangan penuntut ilmu yang istiqamah, mudah-mudahan menjadi orang alim ataupun ulama. Baik. Selesai dah ustaz, dah menuntut ilmu. Apa lagi nak buat? Yang kedua, bahawa engkau tidak berkuasa menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Maknanya kalau kita tak mampu nak menuntut ilmu, ada tak cara lain ustaz? Ada tak perkara lain yang boleh saya buat? Apa yang kita nak buat? Yang kedua, dia katakan apa dia? Tetapi engkau berkuasa ataupun mampu berbuat ibadat seperti berzikir, membaca Al-Quran dan bertasbih dan sembahyang, maka inilah darjat orang abid. Darjat orang abid. Darjat yang pertama tadi darjat orang alim. Yang kedua ini darjat orang abid. Maknanya kalau tak boleh, pagi-pagi memang nak kena cari rezeki lah. Memang nak kena keluar ni ustaz, tak boleh, tak sempat ustaz nak menuntut ilmu, maka titipkan lidah kita ini dengan zikrullah. Allah Ta'ala suka, ya, orang yang lidahnya basah dengan zikrullah. Naik motor, naik kereta, astaghfirullah 100 kali, selawat 100 kali, kita tahlil la ilaha illallah 100 kali. Kita mengisi, kalau kita hafal juzuk 30, bukan 30 juzuk, juzuk 30 tu, amma yatasaalun, wan nazi'at, abasa wa tawalla, sampai qul a'udzu birabbil nas, kita ulang, ya, supaya menjadi wirid harian kita. Jangan kita
letakkan KPI yang terlalu tinggi kalau kita tidak mampu. Ya, jadi kita letak yang mampu saja. Ustaz, Amay Tasa'alun tak habis Ustaz dulu, baru nak hafal, ustazahnya meninggal pula, sakit jantung contoh. Saya sempat 3 kul aja Ustaz contoh. Maka lazimkan 3 kul. Lazimkan 3 kul. Lazimkan, kalau boleh hafal sampai wadduha, lazimkan sampai wadduha. Ini cara ahli ibadah, dipanggil orang yang abid, dan juga cara orang yang soleh. Kalau kita berjaya buat perkara ini, maknanya lepas daripada kita solat duha, kita isi dengan tasbih, dengan Quran, sambil-sambil kita nak kerja, kita nak buat kerja, maka duduk kita di kalangan orang yang beruntung. Yang ketiga, tak boleh Ustaz, nak baca Quran tak sempat, nak berzikir tak sempat, sibuk sangat, umpama dalam mulut ada emas, contoh. Maka kena buat benda yang bermanfaat juga. Apa dia? Bahawa engkau membuat sebarang pekerjaan yang dapat memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi kepada orang-orang Islam, dan dapat mengembirakan hati orang-orang yang beriman, dan engkau menolong orang-orang soleh dalam pekerjaan mereka, seperti berkhidmat kepada para ulama, ahli sufi dan ahli-ahli agama, dan berulang alik di dalam menunaikan hajat-hajat mereka. Contohnya, ada rumah dekat dengan madrasah, boleh tolong, boleh tolong kan, bukan tolong tu maksudnya mesti kena bagi sumbangan, tidak, tapi sumbangkan tenaga. Tolong ada pelajar nak pergi sembahyang Jumaat, tompangkan kan. Setiap hari Jumaat, malam Jumaat, sedekah makanan ni contoh kan. Kita nak dapat pahala-pahala, walaupun kita tak jadi orang itu, kita nak dapat pahala orang itu. Boleh, tidak menjadi masalah. Ataupun memberi makan kepada fakir miskin, ataupun menziarahi orang sakit, ataupun menghantarkan jenazah. Maka semuanya itu lebih afdal daripada semata-mata ibadah sunnah. Ingat, bila mana ada pertembungan antara fardu kifayah dengan sunnah, maka utamanya fardu kifayah. Fardu ain, persendirian, maksudnya kita sendiri. Fardu kifayah, amalan menunaikan hajat orang, seperti menguruskan jenazah, kerana pahala dia sangat besar. Itu lebih utama daripada kita melakukan amalan-amalan sunat fardiyah, maksudnya sunat secara bersendirian. Ada kawan ada hajat dia, kawan ada hajat, dia kata saya ni minta tolong nak minyak kereta habis, saya nak pergi Kelang Sentral, minta tolong tompang contoh, hantar dia. Sehingga ada ulama-ulama yang kontemporari, ulama-ulama moden zaman ni mengatakan antara amalan sedekah yang paling afdal di zaman ini adalah menunaikan hajat orang lain. Tunaikan hajat itu juga termasuk dalam sedekah yang afdal. Baik, yang keempat ada, jikalau engkau tidak dapat membuat salah satu daripada 3 perkara tadi, 3 tak boleh buat, tolong orang pun tak ada kan, nak cari nak apa kita panggil, nak membantu menghantar jenazah pun tak ada apa. Maksudnya tak mampu kita buat benda-benda yang 3 tadi. Maka yang keempat, kata Imam Ghazali rahimahullah, maka berusahalah untuk menunaikan hajatmu sendiri. Kita ada tanggungjawab kan, tubuh badan kita ni, hajat kita kena kemas rumah, kita kena sediakan rumah yang selesa, kita kena, kalau jadi ibu-ibu mungkin ada tugasan memasak kan, bagi suami mencari nafkah, bagi dirimu dan keluargamu, sedangkan orang lain selamat daripada sebarang gangguanmu. Ini juga memadai. Maknanya ini paling terakhir sekali yang boleh kita buat. Maknanya kalau tak mampu mencari ilmu, tak mampu nak baca Quran, zikir, tak mampu nak buat kerja-kerja fardu kifayah, maka jaga diri kamu. Jaga diri kamu daripada menyakiti sesama kaum muslimin, daripada lidah dan tanganmu. Dan agamamu pula selamat, iaitu apabila engkau tidak terlibat dengan sebarang kemaksiatan, maka engkau mencapai darjat ashabul yamin. Masya Allah. Orang boleh jaga diri daripada hari itu, selamat daripada maksiat, Masya Allah, di kalangan ashabul yamin. Dalam surah Waqiah selalu kita baca kan, ashabul yamin kan, fi sidrim makhdud wa talhim mandud. Mereka ni duduk di bawah pohon-pohon bidara yang teduh kan. Mereka duduk dalam syurga, ashabul yamin, golongan yang beruntung. Maka 4 perkara inilah segala darjat dalam agamamu. Selain daripada darjat ini, hanyalah permainan syaitan kan. Imam Ghazali tak ada kata kan, maknanya
Kau carilah harta sampai kau kaya raya. Tak ada, disebut di sini tak ada. Kau buatlah kerja kan, sampai orang nampak kau hebat. Tak ada dalam ni. Jadi nak jadi kepada empat ni apa? Empat ni kita kena usaha buat salah satunya. Paling kurang jadi orang yang keempat tadi, mendapat darjat ashabul yamin, yakni mencari nafkah yang halal, rezeki yang halal walaupun sedikit tetapi berkat kerana Allah Ta'ala, kemudian jaga lidah dan tangan daripada menyakiti jiran, kawan, sesama kaum muslimin, maka mendapat darjat ashabul yamin. Masya Allah. Baik, dan ketahuilah bahawasanya darjat seorang hamba itu dipandang dari sudut agamanya terbahagi kepada 3 darjat. Bagi pada tiga darjat. Jadi dalam kehidupan kita ni ada 3 jenis golongan manusia. Yang pertama kata Imam Ghazali rahimahullah, iaitu golongan yang namanya Salim. Salim. Ada nama Salim sini. Alhamdulillah. Salim tu maknanya selamat. Salimun fa'ilun, atau wazan fa'il, maknanya selamat orang ni. Iaitu orang yang dapat menunaikan kefarduan dan meninggalkan maksiat. Dia jaga fardu je, sunat dia tak buat. Dia jaga fardu tapi dia tak buat maksiat. Maknanya dia salim, selamat dia daripada hari itu. Dia digolongkan di kalangan golongan salimin, orang-orang yang selamat. Yang kedua golongan dipanggil rabihun. Rabih maknanya golongan yang beruntung. Apakah golongan yang beruntung itu? Mereka menunaikan fardu, meninggalkan maksiat dan juga menambah amalan-amalan sunat. Masya Allah. Golongan yang rabih maknanya golongan yang mendapat keuntungan. Dia bisnes hari itu dia untung. Maknanya dia dapat jaga modal dia, ketaatan fardu dia. Kemudian dia tak loss hari itu, dia tak rugi, maknanya dia tidak buat maksiat dan dia mendapat lagi keuntungan. Maknanya dia melakukan amalan-amalan sunnah. Dan golongan yang ketiga iaitu khasir, ya. Salim, rabih, khasir, iaitu golongan yang ketiga ini golongan yang rugi. Golongan yang rugi. Macam mana dia boleh rugi? Iaitu yang rugi orang yang taqsir, orang yang kita panggil ada kecuaian, orang yang kita panggil cuai, dia culas dalam melaksanakan kefarduan. Maknanya fardu buat juga, tapi acuh tak acuh kan. Kadang-kadang buat lewat sangat, kalau ada keperluan tak apa, ni saja-saja lewat contohnya. Khasir, golongan yang rugi. Dan juga golongan dan juga seseorang hamba itu, muka surat 70, seseorang hamba itu dipandang daripada sudut pergaulan ada 3 darjat. Ada 3 darjat. Yang pertama, seseorang itu seperti malaikat. Laksana malaikat yang mulia, yang suka berbuat baik kepada orang lain. Jadi golongan ini orang semua suka. Sebab apa? Ada dia ni, kita rasa dia selamat. Seronok ada dia. Inilah umpama malaikat. Golongan yang kedua seumpama binatang dan benda keras, yang mana tidak boleh memberi kebaikan kepada orang lain dan tidak pula menolak sebarang perkara yang menyakiti mereka. Ini umpama binatang dan juga benda keras. Maknanya benda yang tak ada apa-apa. Jadi bagi kebaikan pun tak boleh, nak menolak sebarang perkara yang menyakiti mereka pun tidak boleh. Dan yang ketiga golongan yang laksana kala jengking. Laksana kala jengking, yakni ular dan binatang buas, iaitu seseorang yang kita tidak mengharapkan kebaikannya pun dan juga dijauhi kejahatannya. Oleh itu, apabila engkau tidak mampu mencapai ketinggian darjat malaikat, maka janganlah engkau menjadi lebih rendah daripada binatang dan benda keras. Nak jadi baik sangat macam malaikat, tak boleh. Jadilah yang sederhana, maknanya kita jadilah sebagai manusia biasa yang orang bila nampak kita orang rasa selamat. Memadai dah. Dan kita tidak menyakiti mereka. Kata ulama, kita ni diciptakan daripada tanah supaya kita belajar macam tanah. Tanah kalau dipijak, diinjak-injak, dia tak pernah marah kat kita. Ada tak kita pijak tanah, kita geram, kita pijak.
tiba gempa bumi. Tak ada tuan-tuan. Kita buang sampah pun dia tak ada tumbuh pokok sampah, tak ada. Dia tumbuh lalang kan. Dia tetap memberi manfaat. Ya. Kita biarkan tanah tu macam mana pun tetap dia akan memberi manfaat. Macam itulah sifat kita. Sifat yang tawadhu. Baik. Apa maksud darjat sabiqin? Ya. Sabiqin ni orang-orang yang mendahului. Orang mendahului sebelum tadilah. Maknanya yang tiga yang kita sebut tadi. Ya, golongan darjat as-sabiqin ni golongan pertama tadi ulama, kemudian abid, kemudian golongan abid, kemudian golongan yang ketiga yang menunaikan hajat orang lain. Memang nanti di akhirat akan ada kelompok yang Allah Taala akan seru, maknanya golongan ni memang suka berbuat kebaikan, maknanya menolong orang lain. Ini antara golongan-golongan yang termasuk dalam as-sabiqin, golongan sabiqun, golongan yang mendahului. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi rasanya sekadar itu dulu untuk perbincangan kita pada malam ini. Yang terakhir ni di muka surat 71 itu dinyatakan oleh Imam Ghazali, apabila engkau tidak mampu melaksanakan kewajipanmu terhadap agama ketika bergaul dengan manusia ataupun engkau tidak selamat daripada berbuat maksiat, maka hendaklah engkau beruzlah. Maka engkau beruzlah, mengasingkan diri itu lebih baik daripada kita bergaul, sehingga menyebabkan bila kita bergaul tu nanti orang lain sakit hati dengan kita ataupun orang lain terganggu disebabkan kehadiran kita. Maka itulah yang sebaik-baiknya, ya. Dan apabila was-was selalu datang menarik hatimu untuk membuat perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah ketika beruzlah, hendaklah engkau tidur, dan inilah sebaik-baik keadaan. Ini kalau orang ni belajar. Kalau dia tak belajar, dia tak tahu perkara ni, ya. Bahkan hari ni kita tengok bila orang jadi jahat, bertambah jahat. Sepatutnya bila dia jahat, maknanya dia kena beruzlah lah sepatutnya. Maknanya mereka ni, maknanya semua kita kena tahu perkara ni. Memang diajarkan dalam agama. Maknanya kalau kita jadi orang yang boleh memudaratkan orang, lebih baik kita beruzlah. Tiba-tiba ada was-was, lebih baik kita tidur ketika uzlah itu. Maknanya ketika kita mengasihkan diri, kita rasa ada nak ganggu orang, lebih baik kita tidur. Itu yang lebih afdal, ya. Maka alangkah hinanya orang yang dapat menyelamatkan agamanya dengan menganggurkan dirinya kerana tidur adalah saudara mati. Maknanya, ya, bukan maksud tidur tu hari-hari tidur je. Ya, mak kerja, bangunlah, cari kerja, tidurlah mak. Kalau saya cek kerja, orang sakit hati dengan saya, tak boleh, ya. Ada perkara tanggungjawab yang mesti kita tunaikan, ya. Dan juga ada perkara yang kita kena faham. Maknanya secara realiti, ya, kita hidup dalam masyarakat ini, perkara yang paling utama adalah kita menjaga lidah dan mulut kita supaya selamat daripada menyakiti orang lain. Baik, jadi sekadar ini insya-Allah, ya, rasanya mungkin dah jawab soalan-soalan tadi. Kalau ada boleh tinggalkan saja di dalam Facebook, insya-Allah kita akan jawab nanti. Jadi kita akan bertemu dalam siri yang ke-9 nanti, muka surat 72, ada adab mempersiapkan diri untuk sembahyang. Jadi sampai nanti Allah. Sekadar itu pertemuan kita pada malam ini, ya. Yang baik daripada Allah, kurang dalam mahina, kekurangan di saya sendiri. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.